Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ira. Ira, Falik dan Arisa, kita doa sihat sentiasalah di musim pandemik ni. So hari ni aku buat satu video ni penerangan berkenaan medical card ni lah. Untuk pemahaman kita bersama. Okey, jadi macam ni kita boleh tengok lah dekat sini proposal yang aku dah buat ni. Dia fungsi utama medical card ni untuk kita dapat rawatan yang cepat dan selesa di hospital swasta. Okey, jadi kita tengok aku buat 3 proposal dekat sini. Masing-masing ada dia punya kelebihan dia lah. Tak apa, kita tengok Jadi kita start dengan nombor 2 tu dulu lah. Pampasan kematian Okey, kita tengok pampasan kematian. Okey, aku bagi explanation secara detail. Okey, pampasan kematian ni na'udzubillah lah. Na'udzubillah, kita minta jauh. Tapi jika berlaku kematian pada Arisa, tu kata na'udzubillah, kita minta jauh. Jika berlaku kematian pada Arisa, maka waris akan mendapatlah wang pampasan. Macam kita tengok kat situ, proposal 1, 2 dan 3 masing-masing nilai berbeza. So katakan kalau Arisa ambil proposal 3, jika dia meninggal, waris akan mendapat RM30,000 lah. Begitu juga dengan nombor 3 tu, pampasan lumpuh kekal, hilang upaya kekal. Kita dari tempat A nak berjalan ke tempat B, kena orang tolong. Nak makan, kena orang suap. Nak buang air, kena pakai pampers. Okey, kalau macam tu pun kita mesti bagi wang pampasan tu. Kita akan bagi wang pampasan ni pada Arisa lah. RM10,000, RM20,000 dan RM30,000 untuk dia macam kita nak modify rumah. Sebab biasa kalau dah pakai berkerusi roda ni memang berubah lah hidup kita. Kita kena modify rumah, kita kena modify tandas, kena pasang pemegang, benda-benda macam tu lah. Okey, jadi nombor 4 pula pampasan sakit kritikal. Pampasan ini jika disahkan menghidap salah satu dari 43 jenis sakit kritikal, kita akan bagi wang pampasan lah pada Arisa. Okey, jadi kita tengok proposal 1 tu X, maksudnya tak ada lah pampasan sakit kritikal tu. Aku tak isi. Okey, jadi kita tengoklah proposal 2 dan 3 masing-masing RM20,000 dan RM30,000. Okey, kita pergi pula seterusnya. Pampasan kematian lumpuh akibat kemalangan. Dekat sini kita bagi manfaat tambahan lah jika mati atau hilang upaya kekal disebabkan kemalangan. Okey, kita boleh tengok proposal 2 dan 3 je ada manfaat ni. Proposal 1 tak ada. Sebab proposal 1 tu proposal yang basic lah, basic medical card. Okey, so kita tengok situ dia tambah RM20,000. Maknanya kita tengok proposal 2 contoh RM20,000 kan. Jadi maknanya jika berlaku kematian akibat kemalangan, kita akan tambahlah pampasan kematian yang nombor 2 tu, lepas tu tambah dengan yang nombor 5 ni, RM20,000, RM20,000. Dia akan jadi RM40,000. Akan diberilah pada waris. Okey, nombor 6. Tempoh perlindungan sehingga umur 70 tahun. Ini mana-mana plan pun sama. Kita akan cover Arisa sampai umur 70 lah. Kad perubatan ni pun kad perubatan yang sama. Anugerah Plus plan. Ni typo sikit ni lah, sorry Proposal 1 dan proposal 2, Anugerah Plus plan 200 bukan 2000. Ya Allah, terlebih kosong tu. So proposal 1 dan proposal 2 plan 200. Proposal 3 tu plan 300. Apa beza 200 dengan 300? Okey, kita tengok kat bawah ni kejap lagi Okey, nombor 8, had seumur hidup. Apa maksud had seumur hidup? Okey, ni maksud dia lifetime limit lah. Ni aku bagi contoh aku sendiri. Medical card aku limit dia 2 juta. Okey, so kalau aku guna sampai habis 2 juta tu, maknanya habislah medical card aku. Habis lah. Tak boleh guna dah lah. So kat sini dia unlimited. Jadinya tak ada limit lah macam tu lah. Macam aku ada limit aku 2 juta. So yang ni kau tak usah risaulah limit habis. Dia dah upgrade dari plan lama. Tapi macam tu lah dia terbahagi pula pada had tahunan. Dia ada limit lah tahunan dia.
Kita tengok beza proposal 1, proposal 2, proposal 3. 1 dan 2 tu sama je limit tahun limit seumur hayat tahunan dia. Proposal 3 lain sikit. Hayat tahunan proposal 1 dan 2 ni 200,000. Okey, tapi kita tengok hayat tahunan sampai nombor 10 tu. Jika disahkan menghidap kanser, sakit jantung atau buah pinggang. Tiga sakit kritikal ni, kita akan tambah lagi 200,000. Had tahunan tu, kita tambah lagi 200,000. Maknanya dia akan jadi RM400,000 setahun had tahunan tu. So kalau kita tengok proposal 3, 300,000 kan. Okey, so kalau disahkan terkena kanser, sakit jantung atau buah pinggang, dia akan jadi sampai 600,000 setahun. Sebab 3 penyakit ini memang memerlukan kos yang sangat banyak. Okey. Okey, faham berkenaan had ni. Kita ambil contohlah macam ni. Kalau 200,000 kan, kita pakai 100,000 tahun ni. So tinggal 100,000 lagi kan. Tahun depan dia akan reset semula lah ke 200,000. Setiap tahun dia akan reset 200,000, 200,000, 200,000. Kalau kita ambil proposal 3, dia akan reset lah 300,000, 300,000. Kita pakailah sampai licin pun, tahun depan dia akan reset semula. Tahun ni pakai 200,000. Tahun depan reset semula, dia ada lagi 200,000. Macam tu lah. So tak usah risau, memang unlimited. Okey, kita tengok nombor 11 pula. Bilik harian. Bilik harian proposal 1 dengan 2 sama je. RM200 satu malam. Ini bilik untuk kita dapat rawatan di hospital lah. Ni bukan allowance hospital. Ni bilik. Contoh kata kalau dekat KMC. KMC 150 lagi bilik satu malam. So bilik 200 okey lah. Tapi kalau kita pergi dekat area KL, tak lepas lah nak bilik seorang. Sebab 200 untuk bilik seorang kat Pantai Timur dapat lagi. Dekat KL kalau bilik 200 ni kena kongsi dah lah. Rawatan tetap sama, cuma bilik tu lah kena kongsi dengan orang lain. Tapi kalau kita tengok dekat proposal 3, 300 satu malam bilik harian dia. Maknanya kalau duduk dekat KL, insya-Allah rasanya memang cukup je 300 ni untuk duduk bilik seorang. Kita tak payah kongsi-kongsi dah dengan bilik orang lain. Kita seorang je duduk situ. Okey, kita tengok nombor 12 Rawatan kecemasan sakit luar akibat kemalangan. Okey, ini maknanya kemalangan ni definisi dia sangat luas. Kemalangan bukan kemalangan kereta je, bukan kemalangan kereta, bukan kemalangan motor. Kemalangan ni jika kita terkena karun pun kena dikira kemalangan, lemas pun kemalangan, terpijak kaca pun kemalangan, tercekik tulang ikan pun kemalangan. Itu makna kemalangan. So jika berlaku kemalangan lah, kemalangan kecil, pergi je ke klinik dulu, dapatkan rawatan dan kita akan pay and claim lah. Contoh kata kalau ambil proposal 3 sehingga 2,000 setahun. Maksudnya kalau kemalangan katakanlah terpijak kaca kan, pergi hospital, pergi klinik lagi klinik, doktor buang cuci luka RM100 dah cah. Jadi RM100 tu kau bagi resit tu kat aku akan pay and claim lah. Kau akan dapat balik lah duit engkau nanti. So 100 tu dia akan tolak lah dari 2,000 tinggal 1,900. Tapi tak ada apa, jangan risau sebab kemalangan kecil jarang berlaku. Lepas tu kalau risau tak cukup, jangan risau sebab biasanya kalau kemalangan yang lebih 2,000 tu biasanya memang akan warded. Kita akan masuk ke atas tu pula, masuk kat bilik harian pula. Dia macam tu. Okey, jadi kita tengok nombor 13 pula. Allowance rawatan. Allowance rawatan ada, tapi jika kita kena buat kemoterapi, radioterapi atau rawatan susulan serangan jantung lah. So bagi aku tok padan pun kita nak dapat duit tapi kena salah satu dari penyakit tu. Memang itulah kita na'udzubillah, kita minta jauh lah, kita nak sihat sebenarnya. Kita kalau boleh tak nak pakai pun medical card ni. Kita memang nak sihat. Gitulah. Tapi kalau proposal 1 dengan proposal 2 ni sama je, dia akan bagi RM100 sehari jika kita dapat rawatan tu lah. Maksimum RM10,000 seumur hidup. Tapi kalau proposal 3 kita akan dapat RM20,000 seumur hidup. 14 ni baru betul allowance rawatan, allowance hospital. Kita akan dapat allowance, tapi allowance dia jika kita duduk di hospital kerajaan je lah.
Sebab nama pun ialah hospital kerajaan. Yang ni kalau rasa nak buat duit sikit, bolehlah masuk hospital kerajaan. Proposal 1 dengan proposal 2 sama je, RM100 sehari jika kita audit di hospital government. Tapi jika proposal 3, tengok dia lebih. Dia bagi RM150,000. RM150 je. Sorry. RM150 sehari. Okey, kita tengok nombor 15. Imunisasi haji umrah. 300, inilah suntikan vaksin tu lah yang bernilai RM300 kita cover. 3 tahun sekali boleh claim yang ini. Bukan claim RM300 ya. Suntikan dia tu. Okey, lepas tu kita tengok nombor 16. Rawatan sakit luar untuk dialisis dan kemoterapi. Okey, kita tengok plan 1 dan plan 2. 1 juta seumur hidup. Tapi kita tengok plan 3. 1.5 juta seumur hidup. Ini rawatan susulan ni, dia macam ni. Rawatan sakit luar untuk dialisis dan kemoterapi ni, kan kalau kita tengok pusat dialisis banyak sekarang. Tempat cuci buah pinggang lah bahasa mudahnya. Dialisis ni tempat cuci buah pinggang. Sekarang memang banyak. Okey, jadi biasanya kalau orang yang kena dialisis buah pinggang ni, dia akan pergilah seminggu 3 kali. Sekali buat tu mungkin kena sampai 300. Jadi yang ini, kita kalau sekali kena, kita pergi klinik tu, kita dialisis, kita bayar 300, lepas tu resit tu bagi kat Prudential, dan Ira akan dapat balik lah 300 tu. Dia pay and claim sampai habis 1 juta tu. So sampai 1 juta atau 1.5 juta seumur hidup. Okey, kita tengok nombor 17 tu pula. Manfaat jururawat di rumah. Proposal 1 dan 2 tak ada. Proposal 3 ada. Sebab proposal 3 ni memang yang lebih bagus punya lah. Kita kata jururawat di rumah ada 180 hari seumur hidup. Okey, kita tengok nombor 18. Nombor 18 ni had tambahan bagi pemindahan organ. Jika perlukan pemindahan organ lah, kita perlukan rawatan pemindahan organ, kita akan bagilah had tambahan bagi pemindahan organ ni bernilai RM100,000. Okey, kita tengok nombor 19. Komplikasi kehamilan. InsyaAllah ni nanti Arisa dah besar nak beranak, ada orang pasal komplikasi kehamilan. Dia ada 8 jenis lah komplikasi kehamilan. Kalau kita tengok plan 1 dengan 2 tak ada, plan 3 ada. Dia bernilai RM6,000 setahun. Okey, so nombor 20, khairat kematian. Proposal 1 tak ada. Proposal 2 dengan 3 ada. Sebab memang proposal 1 tu proposal yang basic lah. Okey, itu sebab proposal 2 pun okey dah sebenarnya. Proposal 3 tu insyaAllah pun sangat terbaik, sebab memang sesuai untuk masa hadapan. Kita tak boleh fikir kita sekarang je, kita kena fikir masa depan juga. Sebab sekarang KMC 150, tapi dengan ura-ura nak naik juga dah harga bilik tu. Kita kena fikir juga untuk masa depan ni. Tapi insyaAllah setakat ni cukup je ni. Okay. So itu je lah untuk Arisa Fahana. Dan harga dia macam inilah, seperti yang tertera ni lah. Bayaran bulanan nombor 1 ni. Okey Ira, aku harap sharing aku ni membantulah menerangkan pada engkau apa-apa yang kau tak faham. Tapi so kalau ada apa-apa pertanyaan, kau tanya je lah aku. Okey Ira, semoga memberi manfaat lah kepada sesiapa saja yang mendengar sharing kita hari ini. Okey Ira, Assalamualaikum.